wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustazah Inun, moderator pada pagi ini, seluruh kepimpinan SPAQ, sahabat pencinta Al-Quran, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Berada di talian bersama dengan kita kurang-kurang lebihnya 145 orang pada saat ini. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita pada pagi ini merupakan pertemuan kali yang ke-40. Pertemuan kali yang ke-40 dalam siri kuliah pengajian berkitab daripada kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Sunnah, yang mana sebenarnya kita dah mulakan pengajian kitab kita ini tepatnya pada hari Ahad 6 Februari 2022 dan hari ini Rabu 2 Ogos 2023, 1 tahun 6 bulan. Tepatnya 1 tahun 6 bulan. Dan kita telah berjaya adakan sebanyak 40 kali pertemuan pengajian online. Dan pada pagi ini sebenarnya pertemuan kita kali yang terakhir pada bacaan kitab kita ini, kerana insya-Allah pada pagi ini kita akan khatamkan kitab kita. Sebenarnya kitab kita pada kitab yang kedua. Sebelum ni kita sudah khatamkan kitab Penawar Pagi Hati, dan ni kiranya kitab yang kedua kita khatamkan melalui pengajian online. Syukur pada Allah, alhamdulillah. Dan cabang iman yang kita nak bacakan pada pagi ini, kita akan baca pada cabang iman yang ke-75. Pagi ini kita ambil cabang iman 75, 76 dan 77, maka khatamlah pengajian berkitab yang kita bacakan secara sederhana. Tidaklah terlalu ringkas, tidaklah juga terlalu mendalam, tapi kita ambil isi-isi penting daripada pengajian kita ini insya-Allah. Jadi cabang iman yang ke-75 bagi para jemaah yang ada kitab, kita buka pada muka surat 150. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, mengasihi kanak-kanak dan menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi kanak-kanak itu tanda kesempurnaan iman. Ada dalam kitab kita ni dibawakan 5 dalil daripada hadis. Saya tunggu baca hadis lah untuk kita cepat dan straight to the point. Kemudian kita tengok kepada cabang iman yang seterusnya nanti insya-Allah. Hadis yang pertama daripada Jarir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamuhumullahu ta'ala." Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak akan mengasihinya. Subhanallah. Sekiranya seseorang tu tidak menunjukkan rasa sayang, kasih, cinta pada orang lain, dia rugilah. Sebab apa? Dia tidak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, kita buat sikit catatan, macam mana kita nak mendapatkan kasih sayang Allah? Salah satu caranya adalah dengan kita mengasihi orang lain kerana Allah, Saya mengasihi para jemaah sekalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita 40 kali pertemuan, bermula dari awal kitab sehinggalah akhir kitab. Maka kasih kita kerana Allah Taala ini sebenarnya dia mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga pun kerana rahmat Allah. Macam mana nak dapatkan rahmat Allah? Mendapatkan rahmat Allah, kita sayang, kita kasih, kita cinta seseorang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah
sama ada orang yang lebih tua ataupun dalam bab dia ni masih budak-budak, bayi, kanak-kanak dan sebagainya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in, fa amsaka 'indahu 99 juz'a, wa anzala fil ardi juz'an wahida, fa min dhalikal juz'i," surat 151, "yatarahamul khalaiku hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu." Maksudnya, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Ada rahmat ni, Allah jadikan ada 100 bahagian. Kemudian, dia menyimpan 99 bahagian. 99 bahagian ni Allah simpan di hari akhirat kelak. Dan menurunkan 1 bahagian rahmatnya ke bumi. Di bumi ni hanya 1 daripada 99. Bahagian lagi disimpan di hari akhirat kelak. Dengan bahagian tersebut itulah seluruh makhluk berkasih sayang. 1 bahagian yang Allah turunkan kasih sayangnya di bumi, itulah yang menyebabkan kita sayang pada anak kita, kita sayang pada isteri kita, sayang pada suami kita. Sehingga kan seekor kuda mengangkat kaki dari anaknya kerana takut terpijak, itu pun sebenarnya adalah salah satu daripada bahagian yang Allah turunkan di muka bumi ini. Masya Allah. Kita tengok kasih seorang ibu pada anaknya sehingga sanggup dia sakit, bergandai nyawa, meninggal dunia, melahirkan anaknya. Itu salah satu daripada 1 bahagian Allah turunkan di muka bumi ini. Bagaimanalah 99 bahagian kasih sayang Allah yang Allah sediakan di hari akhirat kelak, ini kita tak mampu terjangkau fikiran kita. Macam mana lagi bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang disediakan di padang mahsyarnya, di dalam syurganya. Banyak-banyak nikmat itu merupakan 99 bahagian kasih sayang Allah yang Allah simpan untuk hamba-Nya di hari akhirat kelak. Itu maksud dia. Sebab itu, salah satu daripada nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni hanya kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang beriman, terutamanya di hari akhirat kelak. Terutamanya di hari akhirat kelak. Itu maksud Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah diberikan kepada di dunia, kepada manusia. Tak kiralah dia beriman ke tak beriman. Ada satu lagi nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim ni khusus kepada orang beriman saja. Dan kebanyakannya itu diberikan kepada orang beriman di hari akhirat. Maka 99 kasih sayang Allah yang disimpan itu termasuklah Ar-Rahim Allah kepada hamba-hambanya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga pada cabang iman yang ke-75 ni, hadis daripada Abdullah bin Amr bin As dalam Sunan Abi Daud dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Sesiapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak tahu hak orang yang berusia, dia bukanlah daripada kami. Makna bukan daripada kami itu, bukanlah daripada didikan ataupun ajaran Islam. Itu maksud dia. Orang yang tak kasih pada anak-anak kecil dan dia tidak mengiktiraf orang tua, orang yang berusia ataupun orang-orang yang berkedudukan, kita dia ajar untuk menghormati semua golongan. Macam saya di awal tadi kan, kita tanda menghormati para jamaah, kita address. Yang disama-sama kita hormati Puan Moderator Majlis Ustazah Inun contohnya. Sama-sama kita hormati juga pimpinan SPAQ. Kita mengiktiraf
Walaupun kita tak mampu sebut namanya satu persatu, tapi kita doakan. Sebab kalau sebut satu persatu, dia akan jadi makin panjang lah. Jadi kita address. Sebab dianjurkan kepada kita, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Mana-mana orang yang tidak kasih pada kanak-kanak dan dia pula tidak mengiktiraf hak-hak orang yang berusia, dia bukanlah melakukan ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ketiga. Yang keempat, kami turut meriwayatkan hadis daripada Al-Qasamah dalam kitab-kitab sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kabbiril kubra awil kubral kubra ay yatakallamu akbarukum." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utamakan yang lebih berusia. Rasulullah letakkan, kalau dia ni dari sudut usia, kita kena hormati dia ataupun dahulukan dia. Atau dahulukan yang berusia, dahulukan orang yang berusia. Maksudnya orang yang lebih berusia di antara kamu berhak untuk bercakap. Ini salah satu adab dalam Islam. Maknanya kita menghormatilah dari sudut orang yang senioriti dia. Kita kena hormat. Ini diiktiraf dalam agama, dalam bab senioriti ni. Jangan rasa kita ni, kerana kita ni muda, kita terlalu pandai, kita langgar je semua orang. Jangan. Kita dahulukan dulu orang yang lebih berusia. Tapi kalau dia kata tak apalah, awak cakaplah ataupun awaklah dahulu, itu lain cerita. Tapi nak menunjukkan dalam Islam ni, Islam juga mengiktiraf senioriti. Sebab itu, dalam banyak-banyak hal, Islam mengiktiraf orang yang berhijrah didahulukan dalam beberapa hal berbanding dengan orang yang tidak berhijrah. Contohnya kan, nak jadi imam. Salah satu yang syarat untuk menjadi imam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan sahabat, siapa yang dahulu berhijrah. Siapa yang dahulu berhijrah, maka mereka akan dilantik menjadi imam. Itu bahkan kalau kita tengok dari sudut senioriti sekalipun, khalifah yang 4 setelah Rasulullah wafat, senioritinya Abu Bakar. Sebab Abu Bakar antara yang terawal masuk Islam. Kemudian Umar dari sudut umurnya. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Dan kalau kita tengok bandingkan umur-umur tu, memang dari sudut senioriti, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu, dia ada lebih tua berbanding satu dengan yang lain. Menunjukkan dalam bab senioriti juga Islam mengambil kira. Kalau dia berusia, kita dahulukan dia. Itu maksudnya hadis tersebut. Dan last sekali, muka surat 151, begitu juga hadis tentang pelantikan imam solat. Ni pelantikan imam solat ni, kalau boleh kita garis bawahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ya ummakum akbarakum." Hendaklah orang yang paling berusia dalam kalangan kamu menjadi imam. Maksudnya macam mana ni? Maksudnya bila bacaannya sama, bila dari sudut tajwidnya sama, bila dari sudut makhraj hurufnya sama, bacaan Al-Qurannya sama je antara dua orang. Tapi yang ni lebih berusia, yang ni orang muda. Mana nak didahulukan? Kita dahulukan dahulu orang tua. Tapi kalau dia kata dia tak nak, dia nak dahulukan orang muda, itu terserahlah, itu hak dia. Tapi nak menunjukkan dia ada satu penghormatan yang agama letakkan kepada mereka yang lebih dari sudut umur ini. Sekiranya dalam bab-bab yang lain sama je dengan orang lain, maka kita lihat dari aspek senioriti itu penting juga dan diambil kira dalam Islam. Bukan main nolong-nolong gitu saja, tidak. Tapi nak menunjukkan Islam hormat kerana mungkin pengalaman dia lebih, ilmu dia lebih dan sebagainya, dia punya kita sebut sebagai
pertimbangan dia tu lebih, maka Islam meletakkan orang yang berusia ni kita dahulukan. Tapi kalau dia tak nak, dia kata apa saya nak bagi pada orang lain, itu lain cerita. Tapi nak menunjukkan pengiktirafan Islam kepada orang yang lebih berusia. Sebab itu cabang iman yang ke-75 ni, mengasihi kanak-kanak perlu, menghormati orang yang lebih tua juga perlu. Itu tanda kesempurnaan iman. Alhamdulillah, selesai cabang iman yang ke-75. Muka surat 152. Kita lanjutkan. Cabang iman yang ke-76. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, mendamaikan mereka yang bertelagah. Mendamaikan orang yang berbalah, orang yang bergaduh, orang yang bermasa muka, kita damaikan permusuhan tersebut. Itu juga tanda iman yang sempurna. Ada dua dalil Al-Quran dan dua dalil hadis. Ada satu dalil hadis. Dua dalil Al-Quran, satu dalil hadis. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Surah An-Nisa ayat 114. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian kerana mencari redha Allah, maka kami akan memberi pahala yang besar. Allah sebut, bisikan-bisikan ni ataupun bergosip-bergosip ni tak ada kebaikan. Melainkan gosip yang macam mana, bisikan yang macam mana yang ada kebaikan. Yang pertama, menyuruh infak pada jalan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, buat baik. Buat baik. Dan yang ketiga, bisikan yang bermanfaat, yang dikira sebagai amal soleh di sisi Allah. Yang ketiganya adalah bisikan untuk mendamaikan di antara manusia yang bertelagah. Tiga ni je yang dianjurkan untuk kita lakukan. Selain itu, kebiasaannya bisikan itu bisikan yang tidak baik. Itu dalil yang pertama. Kemudian, dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Maksudnya, sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Jangan pula kita seperti menyimbah minyak ke dalam api yang sedang marak. A dengan B bergaduh. Kita pula pergi cucuk supaya pergaduhan itu lagi besar. Dan kalau kita dengar yang tidak baik dari A ataupun tidak baik daripada B yang sedang bergaduh tu, jangan pula kita pergi ceritakan pada mereka berdua. A kata begini, kita bagi tahu B. B kata begini, kita bagi tahu A. Menyebabkan api permusuhan itu makin marak. Maka kita dianjurkan untuk mendamaikan orang yang bertelagah ini. Kita baca satu hadis. Hadis muka surat 152. Hadis Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Semoga Allah meridainya dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yasluhu bainan nas fayaqulu khairan wa yanmi khaira." Qalat ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Hadis ni comel dan menarik. Cantik hadis ni. Kita dengar hadis dia. Maksudnya, orang yang memperbaiki hubungan sesama manusia bukanlah seorang pembohong. Orang yang nak mendamaikan dua orang yang berbalah ni bukanlah berbohong.
Iaitu apabila dia mengucapkan yang baik dan menyampaikan ucapan yang baik. Dia cuba cari jalan nak mendamaikan dua pihak tadi. Dia sentiasa cari jalan yang positif. Dengan A, dengan B, contohnya A dengan B bergaduh kan. Dia pergi, dia kata tak payahlah, A bukan nak bergaduh sangat dengan kau. Contoh dia bagi tahu pada si B. Dengan B pula, dia A bukan nak bergaduh sangat dengan kau. Dia bagi tahu pula si A. Jadi ucapan dia tu tidak dia anggap ucapan yang berbohong. Dia kata A kirim salam kat kau ni, B kirim salam kat kau ni. Dia nak mendamaikan. Maka Rasulullah kata dia tidaklah dianggap sebagai berbohong. Beliau berkata, sahabat ni berkata, aku tidak pernah mendengar baginda memberi keringanan pada suatu pembohongan yang diucapkan manusia melainkan pada 3 keadaan. Rasulullah sebut 3 perkara ni diberi keringanan dan dia tidak dianggap berbohong. Tidak dianggap berbohong. Pada keadaan macam mana ni? Keadaan yang pertama dalam peperangan. Dalam peperangan, kalau musuh tanya kita, berapa kekuatan tentera awak? Maka kalau kita bagi tahu benda yang tidak benar, kita kata tak ramai, dalam 10 orang je. Padahal 1000 orang kekuatan kita. Maka ucapan dia tu yang kata 10 orang je, tidak dianggap berbohong dalam Islam. Dalam bab peperangan, walaupun dia berbohong, sebenarnya dia tidak dianggap berbohong. Kalau kita jujur, musuh tahulah berapa kekuatan kita. Faham tak? Ini yang pertama. Dalam peperangan, tidak menjadi masalah untuk kita berbohong kerana tidak dianggap sedang berbohong. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama manusia. Kita perbaiki hubungan dengan orang yang bertelagah. Kita katakan si A kirim salam, si B kirim salam, si A tu nak baik dah dengan awak, si B tu nak baik dah dengan awak. Padahal bukan begitu. Jadi walaupun kita tadi berbohong dalam kurungan, tetapi tidak dianggap berbohong jika niat kita untuk mendamaikan sesama manusia. Rasulullah bagi keringanan. Dan yang ketiga, ucapan suami kepada isteri serta ucapan isteri kepada suami. Ini contohnya sejarah-sejarah silam antara suami isteri kan. Kalau suami bertanya pada isteri dia, sayang, betulkah abang yang pertama dalam hidup sayang ni? Betulkah abang cinta hati nombor 1? Yang pertama yang hadir pada awak? Maka si isteri cakap, ya abang, abanglah cinta hati saya yang pertama. Padahal sebelum ni dah ada dah orang lain contohnya. Cinta hati yang kedua, cinta hati yang ketiga dah ada dah. Suami ni cinta hati yang kelima contohnya. Tapi ucapan isteri tadi tidak dianggap berbohong. Kenapa? Pada bab ucapan suami kepada isteri, ucapan isteri kepada suami, walaupun diceritakan benda yang tak betul, maka dia tidak dianggap berbohong. Faham tak tuan-tuan? 3 keadaan ni saja Rasulullah bagi keringanan. Contoh kan, isteri masak, tanya pada suami, abang, sedap ke saya masak hari ni? Suami pula cakap, Allah sedap sungguh masakan awak hari ni. Lebih sedap dari hotel, kata si suami. Padahal masakan tu masin contohnya. Padahal masakan tu tawar contohnya. Tetapi ucapan suami tadi tidak dianggap berbohong. Kerana diberi keringanan pada bab hubungan suami isteri. Dalam bab ucapan suami kepada isteri, ucapan isteri kepada suami tidak dianggap berbohong. 3 keadaan ni saja Rasulullah bagi keringanan. Yang pertama dalam peperangan. Yang kedua dalam nak memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang ketiga dalam bab ucapan suami pada isteri dan ucapan isteri kepada suami, terutamanya isu berkenaan dengan sejarah silam. Sejarah silam. Tidak mengapa contohnya kan, kalau kita ada sejarah-sejarah silam, suami tanya ataupun isteri tanya, tidak dianjurkan untuk kita bercakap benar. Tidak dianjurkan untuk kita bercakap benar. Pada hal demikian. Sebab apa? Nak menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Boleh kita tidak bercakap benar dan tidak dianggap berbohong. Supaya apa?
supaya kita jaga hati suami ataupun isteri tadi. Sebab sejarah silam, kita dah tak mampu ubah dah. Tapi kalau kita terlalu jujur, menyebabkan masalah pada hubungan rumah tangga tersebut. Sebab Rasulullah bagi keringanan. Tidak dianggap berbohong, terutamanya pada 3 keadaan tadi. Berperang, mendamaikan orang yang bertelagah, dan juga ucapan antara suami isteri. Terutamanya dalam bab sejarah-sejarah yang lampau. Jelas tak para jemaah sekalian? Hadis ni sangat cantik dasar Islam dan indahnya Islam dalam menjaga maslahah yang lebih besar dan menolak kemudaratan. Maka tidak dianggap berbohong. Alhamdulillah, kita dah masuk cabang iman yang terakhir. Cabang iman yang terakhir pada pagi ni. Cabang iman yang ke-77. 77. Mencintai kebaikan dan membenci keburukan untuk diri sendiri dan orang lain. Ada 3 dalil daripada hadis dalam bab cabang iman yang ke-77. Mencintai kebaikan. Walaupun kebaikan itu mungkinlah datang daripada pelbagai pihak. Dan membenci keburukan untuk diri sendiri dan orang lain. Kita baca hadis dia. 3 dalil. Termasuklah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan yang disyaratkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya dalam as-sahihain. Mencintai kebaikan dan membenci keburukan ni, termasuklah kita tengok ada paku di atas jalan. Ada benda-benda yang menyakitkan, dahan-dahan, rantai-rantai yang menghalangi laluan, kita pun buang. Maka dia dianggap sedang menyempurnakan imannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya, iman mempunyai 60 ataupun 70 lebih cabang. 70 lebih cabang. Berapa? 77 semuanya. Yang paling utama ialah ucapan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan yang paling rendah ialah membuang gangguan dari jalan. Malu adalah satu cabang iman. Salah satu cabang iman. Maknanya 77 cabang iman ni, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Selain itu, cabang iman juga adalah kita buang gangguan-gangguan di jalanan. Kita mengharapkan tidak berlaku keburukan pada orang lain. Kita buang duri, paku, besi dan sebagainya supaya tidak berlaku keburukan pada orang lain. Dan dalam hadis ini juga disebut malu itu juga salah satu daripada cabang iman. Hadis yang kedua. Hadis Anas. Dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang kamu tidak beriman sehingga dia suka apa yang dirinya suka turut diberikan kepada saudaranya. Ini standard keimanan. Maknanya, kalau kita gembira melihat nikmat yang orang lain dapat, dan kalau kita bersedih melihat ujian yang orang lain ditimpa, maka sesungguhnya iman kita itu, alhamdulillah, iman yang sihat. Itu standard nak mengukur keimanan. Kalau kita tengok orang lain ditimpa ujian, ditimpa macam-macam lah masalah, kita pun turut simpati, kita turut bersedih. Dan kalau kita dengar orang lain dapat nikmat, kita rasa syukur dan gembira. Maka sesungguhnya iman kita itu iman yang baik. Tapi kalau dengar orang lain dapat nikmat, kita rasa sedih. Dan dengar orang lain dapat ujian, kita rasa gembira. Na'udzubillah min zalik, itu ada masalah sikit pada iman kita. Cepat-cepatlah beristighfar. Sebab Rasulullah sebut, la yu'min, tak sempurna iman salah seorang kamu sehingga kita suka apa yang orang lain suka. Orang lain dapat nikmat, dia suka, kita pun suka bila dengar dia dapat nikmat tersebut. Maknanya iman kita iman yang baik. Alhamdulillah. Dan last sekali sebagai penutup kitab kita ni,
Hadis yang terakhir yang kita nak bacakan. Sebelum tu, boleh tak saya tahu, ada tak dalam kalangan jemaah kita ni yang tidak pernah miss kelas 77 cabang iman? Kalau ada, cuba komen sikit. Saya nak tahu, ada tak yang tak pernah miss? 40 kali pertemuan ni, memang tiap-tiap kali kelas memang dia hadir. Ada ke? Sebelum kita bacakan hadis yang terakhir ni. Dan bagi para jemaah sekalian, bila kita dah selesai khatam kitab kita ni, sesungguhnya kita telah melakukan amalan yang baik. Amalan yang baik, dan kita bertawassul melalui doa-doa kita. Ya Allah, kita mintalah apa-apa hajat sekalipun dengan Allah, dan kita bertawassul dengan amalan kita yang pernah mengkhatamkan kitab 77 cabang iman ini. Moga-moga tawassul kita melalui kitab kita ini menyebabkan Allah makbulkan doa kita. Kerana kita boleh bertawassul dengan amalan-amalan soleh kita. Salah satu amalan soleh, kita belajar pengajian berkitab kita ini sampai khatam. Ini salah satu bentuk amalan soleh. Hadis yang terakhir pada pagi ini, hadis daripada Jarir bin Abdullah dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim." Kata Jarir bin Abdullah, aku berbai'ah, aku berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat. Alhamdulillah, yang ni kita semua dah buat. Menunaikan zakat, ini pun kita buat sekiranya cukup haul, cukup nisab. Dan yang ketiga, kata Jarir bin Abdullah, yang dia berjanji dengan Nabi, dan kita semua pun berjanji untuk kita buat. Bila kita khatam kitab ni, kita berjanji untuk sebarkan kebaikan kitab ni pada orang lain, kerana salah satu yang dijanjikan oleh Jarir bin Abdullah, wan nushi li kulli muslim, dan untuk berbuat baik kepada setiap orang muslim. Moga-moga kebaikan kita mengkhatamkan kitab ini menyebabkan mengalir kebaikan-kebaikan yang lain juga kita buat kepada orang lain, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada pengajian kitab kita ini. Alhamdulillah, saya syukur banyak-banyak kepada Allah dalam 40 Suara tak ada, Ustaz. Tak dengar suara, Ustaz. Sorry. Hadis tadi kita ulang balik. Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah. Suara, Ustaz. Suara hilang juga. Macam mana hilang ni? Suara hilang lagi, Okey. Ustaz. Semula. Kata Jarir bin Abdullah, aku berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan berbuat baik terhadap setiap muslim. Hadis ni diletakkan pada hadis yang terakhir dalam kitab kita ni. Intipati dia tidak lain tidak bukan, kalau iqamis salah, mendirikan salat, itu hubungan kita dengan Allah. Wa ita'iz zakah, itu hubungan kita sesama manusia. Dan yang terakhirnya, wan nushi li kulli muslim, dan kita berbuat baik kepada setiap muslim. Moga-moga dengan khatamnya kitab kita ini, kebaikan yang kita dapat daripada kitab kita, kita boleh sebarkan kepada orang lain agar pahalanya mengalir berterusan kepada kita semua. Dan saya cukup terharu dan rasa sangat-sangat gembira sebenarnya. Alhamdulillah, 40 kali pertemuan kita berjaya khatamkan kitab kita ini, dan kitab kita yang kedua lah melalui platform yang disediakan oleh SPAQ, Sahabat Pencinta Al-Quran. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, kepada pimpinan SPAQ, kepada Puan Nik Sum Hamis, saya address secara khusus, yang banyak membantu kita sepanjang kelas pengajian, yang menulis nota-notanya, dan tidak terlupa juga kepada penaja slot
77 cabang iman ini, kita ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberi ganjaran sebanyak-banyaknya kepada kalian semua, insya-Allah. Jadi tanpa memanjangkan kalam, saya menyerahkan kembali kepada Puan Moderator Majlis, Ustazah Inun. Moga-moga bermanfaat pengajian kitab kita ni, dan saya minta para jemaah tulis di kitab kita ni tarikh hari ni iaitu 2 Ogos 2023, hari Rabu, bersamaan dengan hari ni berapa Muharram hari ni? Bersamaan 14. dengan 15 Muharram. 15 Muharram telah khatamlah pengajian berkitab kita. Wallahu a'lam. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu sampai ke akhirnya kita episod akhir hari ini. Kalau ada yang nak bertanya soalan, bolehlah kemukakan. Boleh. Yang last ni Silakan. kan, ada yang boleh. nak bertanya, silakan. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ulang wabarakatuh. semula yang cabang iman 76 yang pertama tadi. Hadis yang pertama. Boleh. Cabang iman yang ke-76 yang pertama. Saya catat sikit 23 hari Rabu bersamaan 15 Muharram. Cabang iman yang ke-76, hadis yang pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 3 perkara yang diberi keringanan untuk kita berbohong. Dan 3 keringanan ini kalau kita berbohong, dalam Islam dia tidak dianggap berbohong. Tak dianggap berbohong. Keadaan yang pertama, ketika dalam peperangan. Kalau musuh tanya kita kan, awak datang ni berapa kekuatan tentera awak? Maka kita ceritakan yang tak sebenar. Kita bukan cerita benda yang sebenar, kita tipu dia. Maka penipuan itu tidak dianggap berbohong dalam Islam. Itu situasi yang pertama dalam perang. Yang kedua, tidak dianggap berbohong dalam bab memperbaiki hubungan sesama manusia. Kita pergi jumpa si A dan si B kan, sebagai contoh, saya buat contoh. A dan B ni bergaduh. Kita jumpa A, kita cakap B tu dah nak berbaik dah dengan awak. Kita jumpa pula si A tu dah nak berbaik dah dengan awak. Contoh kan, kita cakap begitu. Padahal kita tak tahu pun betul ke dia nak berbaik. Tapi bila kita cakap demikian, sejuk sikit hati dia. Maka perbuatan itu tidak dianggap berbohong dalam Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah sebut ucapan suami kepada isteri dan ucapan isteri kepada suami juga tidak dianggap berbohong. Contohnya dalam bab sejarah-sejarah silam. Mungkin si suami ataupun si isteri itu ada sejarah silamnya. Maka bila si suami tanya ataupun si isteri tanya, dia berbohonglah sikit, tak ceritakan benda yang sebenar, maka dalam Islam juga ia tidak dianggap berbohong. Sebab apa? Nak menjaga maslahah dan menolak kemudaratan yang lebih besar. Wallahu alam. Itu maksud hadis tersebut. 3 perkara yang tidak dianggap berbohong diberi keringanan. Wallahu alam. Ada soalan lain? Dia bohong sunat lah Ustaz deh. Tipu Bukan sunat. Ustaz. Tipu sunat. Tipu sunat. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi? Adalah tak ada ke? Ustaz, tanyalah, kan memang kita di aib-aib yang dulu memang kita suruh sembunyikan kan Ustaz. Jadinya macam itu semua dalam hubungan kita yang lalu ke apa, kita sembunyikan aib-aib tu sampaikan. Takkanlah kita nak cerita dengan misalkan kita dulu jahiliah kan, kita tak boleh cerita dengan anak-anak ke apa kan Ustaz, macam tu kan. Ya, betul. Walaupun orang tanya awak pernah ke buat sekian. Kalau kita kata saya tak pernah buat, walaupun dulu kita pernah buat, maka itu tidak dianggap berbohong. Itu dikira tipu sunat. Maknanya dalam Islam ni pun ada tipu sunat dia. Tidak diberi keringanan.
sebab dia nak menganukan air Menjaga kan air, Ustaz. betul. Nak menjaga air, maruah, orang tak pandang serong dan sebagainya. Maknanya ada keringanan lah dekat situ. Hadis ni pula hadis sahih. Okey. Okey. Terima Soalan lain kasih Ustaz. sama. Rasanya itu je kot soalan yang lain tak ada kot. Dah. Okey, baik. Kan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Wan Halim atas sepupusan ilmu pada pagi ini, episod terakhir kita. Dan semoga diberi kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada penaja khususnya Puan Iksum yang sudi hingga ke akhir episodnya. Banyak sangat jasa beliau yang tidak terucap rasanya pada saya lah kan. Tampanya rasanya tak adalah kita kat sini untuk mendengar purusan ilmu daripada Ustaz. Dan seterusnya kita ada lagi kuliah duha seterusnya untuk tadabbur surah Al-Masad. Dan Ustaz kita tangguh dulu. Mungkin ada lagi episod yang akan datang yang baru Ustaz, kitab pengajian yang baru insya-Allah. Ustaz kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada semua para jemaah. Moga bermanfaat apa yang kita kongsikan sebelum daripada ni. Moga-moga berkat pengajian kita ini Allah Ta'ala makbulkan segala hajat dan menghilangkan segala kesulitan bagi kita semua insya-Allah. Kita bertawassul dengan amalan soleh ini insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan, dan terima kasih kepada Ustazah dan kepada semualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama. Terima kasih Ustazah. Sama, jumpa lagi. Ada lagi kita. Teruskan berada dalam yang sama.